Penceramah Mendeley hari ini adalah Puan Nurul Diana Jasni, Timbalan Ketua Pustakawan Pita Puncak Alam. Okey, saya teruskanlah, saya teruslah kelas ni kepada Puan Nurul Diana. Saya harap kelas ni bermanfaat untuk semua, terutamanya pada pensyarah yang sedang menyiapkan laporan penyelidikan masing-masing lah. Okey. Silakan Puan D. Baik, terima kasih Puan Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pensyarah-pensyarah dan juga staff yang join sesi pada pagi ni. Dia sebenarnya Mendeley ni dia mudah je. Yang penting kita guna. Kalau kita pergi session lepas tu kita tak guna, memang nanti kita akan lupa lah. Okay, dan kalau ada pertanyaan boleh tanya terus, dan kalau nak tanya menggunakan chat pun boleh. Jadi saya akan share saya punya screen untuk memudahkan semua orang tengok apa yang kita akan buat bersama-sama lah. Okay, yang penting sebenarnya Mendeley ni dia adalah satu software untuk membantu bila kita buat references, dan kita boleh juga menggunakan dia sebagai backup lah. Okay, menggunakan sebagai backup sebab kadang-kadang dalam Mendeley ni dia tidak hanya simpan PDF, kita boleh simpan Microsoft Word, kita punya bahan, research proposal yang penting ke nak simpan dalam tu, kita nak simpan apa lagi, slide PowerPoint boleh, kita nak simpan gambar boleh. Jadi dia membantulah, sebab tu saya kalau bagi tahu student, sekiranya mereka guna Mendeley, simpanlah bahan-bahan yang penting tu dekat Mendeley. Lepas tu ada backup dekat Dropbox, lepas tu ada backup dekat Gmail, sebab kadang-kadang student ni dia percaya dekat dia punya pendrive je, kalau hilang ke apa ke nanti sekarang problem pula. Okay, so saya tunjukkan dahulu screen untuk kita bersama-sama buat. Yang penting sebelum kita mula ni, saya akan remind dulu semua pengguna, pastikan dekat komputer dah ada Mendeley, dah install. So ambil je daripada mendeley.com. Selepas install, pastikan kita create account. Create account ni nak guna Gmail boleh, nak guna kalau ada 5 account Gmail boleh. Student selalu dibuatlah banyak-banyak account sebab dorang sebenarnya satu account tu boleh jadi satu master list, tapi student ni dia punya style satu untuk group assignment, satu untuk group, satu untuk personal dan sebagainya. Okay, dia tidak ada limit, cuma capacity yang diberi adalah kalau kita subscribe satu account tu, maksudnya kita create account, capacity yang bagi di dalam tu adalah 2 gig. Jadi sebab tu kalau cakap dengan student, janganlah letak lagu ke MP3 sebab dia ingat boleh simpan apa-apa dekat dalam Mendeley ni. Okay, kemudian apa lagi yang kita boleh buat di sini, selepas kita dah create account, login ke account Mendeley. Mendeley kena ada internet connection. Tadi internet connection memang tak boleh gunalah sebab dia ada satu function synchronization dekat situ. Okay, kemudian saya akan minta semua orang buka Microsoft Word. Sebelum buka Microsoft Word, okay, pastikan masa anda sign in ke Mendeley, dia akan tanya macam ni, do you want to install MS Word plugin? Pastikan check dekat semua Mendeley desktop, dia keluar tak ni uninstall MS Word plugin. Kalau dia keluar uninstall, bermakna anda dah install MS Word plugin tu. Biasanya pada mereka yang first timer, masuk je dalam Mendeley, dia akan prompt disuruh kita install MS Word plugin tu. Jadi macam saya ni, saya dah install. Bila saya buka Microsoft Word blank document, jadi saya memang akan nampak dekat sini lah. Dia akan keluar dekat bahagian tab references ni, ada satu lambang insert citation, kemudian dia ada open Mendeley punya icon kat situ. Semua orang ada tak benda ni? Cuba check. Ada ke tak ada? Tu kena tengok dulu. So nanti kita nak start bersama-sama. Ada. Siapa yang ada tu maknanya dia berjaya lah. Dia simple je, tapi masa nak create install MS plugin tu, Microsoft Word kena tutup. Nanti kan dia tak berjaya. Boleh Puan Hairunisa, Puan Rozatul ada. Yang lain kalau tak respon tu maknanya saya faham semua ada lah. Okay, so kita pergi pula seterusnya pada
Okay, kita dah dapatkan semua artikel-artikel daripada databases library. Jadi saya akan tunjuk dulu step pertama. Okay, Mendeley ni dia ada 3 panel. Panel pertama ni dia merupakan kita punya library lah. Kita nak navigate, kita nak tengok bahan. Apa lagi kita boleh buat. Kalau bahan tu baru masuk, dia akan jadi recently added. Apa yang kita baca, dia akan mark nanti. Kita dah baca. Favorites ni biasanya kita akan letakkan bahan-bahan ni bintang lah. Kadang-kadang kita rasa macam artikel ni banyak lah point-point penting, finding penting yang kita nak guna. Jadi kita boleh letak aje tanda mark bintang. Dia akan consider sebagai my favorites. Okay. Group ni kalau ada sesiapa nak group sesama geng lah, maksudnya nak share bahan ke sesama, tu boleh. Tapi jarang lah orang guna create group ni, melainkan macam diorang ada buat satu project paper, saya nak share saya punya bahan dengan kawan saya sebab orang rasa lebih mudah untuk takut kawan tu tak ada Mendeley account pula, so orang lebih mudah guna konsep Google Drive saja untuk share. Okay, so di trash ni pula kalau kita delete ada benda-benda bahan ke, dia akan masih ada dalam ni kecuali kita right click empty trash. Konsep dia kata dah tersilap delete ke, kita boleh recover balik dekat sini. Okay, so panel yang tengah-tengah ni pula dia akan listkan semua bahan yang kita masukkan daripada apa sajalah, PDF ke, PowerPoint ke, Microsoft Word, semua akan terpapar di sini. Dan di bahagian sebelah kiri ni kita ada kita punya panel untuk dia macam bagi tahulah summary bahan tu apa, jenis bahan tu jurnal ke, buku ke. Kalau ada abstract, dia akan bagi tahu abstract dekat tepi sini. Dan dia ada satu function nanti kat sini, kita boleh buat label. Label ni biasanya tujuan dia memudahkan lah. Kalau selalu kan student ataupun kita punya style kan kita suka buat satu folder research proposal, satu folder literature review, satu folder apa-apalah nama. Tapi dalam Mendeley ni ada konsep folder. Cuma saya tak berapa berkenan sangat folder ni sebab nanti kita kena buat kerja 2 kali. Dah create folder, daripada main kita punya bahan yang kat tengah-tengah ni kena tarik pula masuk dalam folder. Kadang-kadang boleh jadi tersilap masuk folder lah. Jadi untuk mudah nanti kita buat bersama-sama label ataupun tagging saja. Okay, setakat ni okey boleh? Okey, setakat ni okey ni tadi tu baru intro lah. Okey, yang lain okey setakat ni. Siapa yang pernah guna Mendeley ni ke tak pernah guna? Ataupun pernah guna dah lupa? Saya kalau buat paper ke apa saya pakai Mendeley je sebab dia lagi senang kan, kita boleh ubah-ubah, dia ada jadi satu saja untuk uruskan kita punya references. Okay, so saya move balik, kita pergi pada step yang 0 ni untuk kita masukkan bahan. Okay, kita klik dulu dekat all document. So bila saya dah klik all document, okay, dekat saya punya desktop ni dah ada artikel-artikel yang saya dah save daripada database library. Yang di e-resources, di easy access tu. Jadi okay, saya klik, contohnya saya nak satu, ni saya tunjuk satu dulu. Okay, saya tarik saja ke panel tengah-tengah, lepaskan mouse. Dia akan masuk. Ni kalau siapa yang rajin lah. Okay, nak masukkan artikel yang kedua pula. Kita pilih PDF tersebut, tarik saja ke panel tengah-tengah. Okay, dah masuk. Katalah saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 PDF. Okay, kita highlightkan 5 ni. Boleh je masuk sekali 5, sekali 6 pun boleh. Tarik je lah 5, 6 ni. So dia akan masuk. Jadi nampak cantik lah. Okay, ni cara yang simple. Guna konsep drag dan drop. Okay, kalau orang nak guna konsep, selalu kan kita ni suka simpan dalam folder-folder. Satu folder tu ada PDF untuk literature review, satu folder ada untuk chapter 1, ada satu folder untuk kita punya data analysis. Kita simpan PDF tu berbeza-beza folder. Okay, di dalam ni boleh juga tarik guna add folder. So dalam folder ada subfolder, jangan risau. Mendeley akan import juga subfolder. Jadi carilah folder mana yang ada PDF kita tadi tu. Kita pilih dan just klik saja OK. So sangat mudah. Okay, so saya bagi masa yang lain, sila masukkan beberapa artikel ke dalam anda punya Mendeley desktop ni. Lebih daripada 3 lah, nanti kan kita nak buat banyak-banyak, nanti kan nak tengok perbezaan dia. Boleh, Microsoft Word boleh. Dia dalam ni kebanyakannya artikel yang kita dapat daripada database library ni, dia berformat PDF.
Jadi kita kena masukkan yang format PDF tu sekiranya artikel. Tetapi dia tidak ada limitation. Katalah saya nak masuk saya punya slide PowerPoint dalam ni pun boleh. Saya nak masuk Excel pun boleh. Cuma untuk artikel-artikel saya rekomenkan untuk anda ada dalam format PDF lah. Sebab mostly daripada databases UiTM ni dia semua bila kita save artikel tu dia adalah format PDF. Okay, yang lain dah masukkan? Saya tunggu jap yang lain. Okey, Puan Nur Aisyah sudah. Yang lain tu kalau senyap je maknanya dah lah. Okey. Puan Airunisa sudah. Tapi kalau kita buat research proposal ni, saya suka simpan banyak tempat tau. Jangan percaya sebab kadang-kadang pendrive tu boleh hilang, boleh kena virus, hard disk lagi lah. Hard disk boleh korup. Jadi kita boleh simpan dekat dalam kita punya Mendeley ni. Okey, yang lain pun dah. Saya buka balik saya punya Mendeley. Okey, seterusnya kalau saya ada buku ataupun bahan-bahan yang tidak ada PDF, selalu kan kita ada guna artikel, surat khabar, kita ada rujuk laporan-laporan yang printed, buku, standard bahan adalah buku. Jadi kalau bahan-bahan yang tidak ada PDF ni, kita kena jadi secretary. Jadi secretary ni di mana kita kena masukkan maklumat dia secara manual, kena type lah. Jadi sayanglah kalau kita ada baca buku, 30 buku tetapi maklumat buku tu tak masuk dalam kita Mendeley. Sayanglah references kita dah berkurang 30 bahan tu. Jadi cara dia adalah di bahagian file, kita klik add entry manually. Okay, add entry manually. Ingat, manual je maknanya kita kena masukkan maklumat tu secara type lah. Okay, jadi saya klik add entry manually. Dia akan keluar satu pop-up Windows new document. Okay, jadi new document ni dia memang ada jenis bahan dia akan appear dekat situ. Memang by default dia keluar journal artikel. Tapi dekat saya tadi adalah buku. Jadi saya kena ubah. Kita ubah, jangan ikut je semua journal artikel. Tengok kat tangan kita bahan apa. Okay, so saya klik dekat sini, buku. Kemudian kita isi bersama-sama maklumat yang mula-mula sekali adalah tajuk bahan tu. Tajuk bahan kena isi lah. Lepas tu saya isilah, katalah buku tu tentang information and ICT. Contohlah ini buku dia. Okay. Kemudian kita move pula pada bahagian yang seterusnya, authors. Okay, kalau buku-buku international, macam buku saya ni buku Melayu. Kalau buku-buku orang putih, biasanya dia akan ada nama author kat luar. Nama penulis buku tu siapa. Jadi, apa yang terpapar dekat buku, kalau buku-buku orang putih ni, kita tulis dekat dalam Mendeley ni seperti mana dekat buku. Jangan terbalikkan sebab Mendeley yang akan terbalikkan secara automatik. Okay, contohnya nama dia. Okay. Saya dah type nama orang putih. Kat buku tu Clark Kent, type dekat dalam Mendeley pun masih sama Clark Kent. Jadi bila saya tekan enter dekat keyboard, nampak tak nama tu terbalik? Dia akan automatik terbalik. So jangan pening-pening lah. Tetapi ada keadaan di mana nama Melayu, nama Cina, nama India ataupun nama tempat khas. Contohnya Bank Negara Malaysia, Universiti Teknologi Mara. Okay. Jadi nama-nama tempat macam tu kita kena bagi tahu dekat dalam Mendeley ni ataupun nama yang tidak perlu terbalik, kita kena bagi tahu dia itu adalah keadaan ada satu button yang kita kena klik. Kalau tak nanti dia akan international kan. Contohnya ni nama Melayu. Jangan tekan enter lagi, tetapi perasan tak dekat sini ada institution/organisation. Jadi saya klik dulu institution/organisation, baru saya tekan enter. Nampak tak nama tu tidak berubah. Dan kalau ada nama tempat khas, contohnya Hospital Putrajaya. Kalau saya tekan enter ni, dia akan terus jadi Putrajaya Hospital terbalik. Tapi kita bagi tahu Mendeley, ini adalah consider as institution/organisation, baru kita tekan enter. Jadi dia tak terbalik lah. Okay. Yang lain okey buat ni. Cuba try masukkan nama-nama dulu.
Superman. Ya, Dr. Farida Superman. Saya kalau ajar student, saya akan guna nama artis. Kalau tak ada student, dia tak alert sekarang. Okay, yang lain cuba try buat. Alamak, Puan Alfina telefon. Sekejap sementara yang lain tu try buat, saya call balik. Timbalan pendaftar kanan telefon. Okay, yang lain masukkan dulu nama. Okay, dah settle. Yang lain okay? Dah masukkan dah nama siapa-siapa? Sebab saya nak biasakan familiar. Kalau Chinese name pun nama dia sama Lee Chong Wei, type Lee Chong Wei. Dia memang macam tu dia punya konsep dia. Okay, so saya return balik dekat saya punya screen ni. Saya nak kecilkan dia. Kejap. Okay, kejap. Okay, yang lain okay. Ada tak nak tanya apa-apa? Setakat ni. Kau tak tanya tu okey tu. Okay, so kita sambung balik. Jadi kita isilah maklumat yang lain tu. Contohnya buku tu tahun bila. Kemudian muka surat. Muka surat ni ada setengah orang dia, ada orang nak masuk lagi ke? Sekejap. Nama gelaran tak payah. Datuk Tan Sri ke apa tak ada. Dia memang nama dia tu. Dia carry nama dia. Tak payah. Nama gelaran ke apa, tun ke tak ada. Dia biasanya nama betul. Okay, so pages ni boleh jadi kadang-kadang kita refer selected pages only. Contohnya pages 45 sampai 86. Boleh je kita letaklah. Ataupun kita nak masukkan the whole book pun boleh, tak ada masalah. Janji maklumat buku tu ada. Contohnya saya cuma refer 40 sampai 56. Okay, kita letak macam ni. Kemudian kita nak isi maklumat apa lagi? Okay, kita isi pula maklumat city ataupun tempat buku tu ditulis, diterbitkan. Biasanya buku-buku international ni dia ada penyakit apa tahu? Dia taruh New York, New Jersey, California, India, Singapura. Dia taruh lebih daripada satu. Jadi kalau kita yang tak biasa menulis ni, kita kata, tak ada pun nak letak apa ni, banyak sangat. Kita tak payah pening-pening. Jangan ambil Singapura pula yang dekat dengan Malaysia, bukan ya. Ambil yang first kali appear dekat buku tu. So dia punya konsep macam tu. Kalau ada 5, ambil yang mula-mula sekali. Itu dia punya origins dia, tempat tu. Okay, so saya masukkan. Adalah dia dekat New York. Kemudian jika ada edition, kena masukkan maklumat edition. Sebab buku ni dia ada beberapa edisi yang kita terbitkan, yang latest tu dia update. So katalah dia draft edition, kita masukkan itu. Kemudian kita pergi pada publisher penerbit. Kalau ada, kita kena masukkan ni. Siapa yang terbitkan? Okay, jadi kita dah complete dah ni.
kita boleh tekan save. Okay, sebelum saya tekan save, saya just bagi tahulah di dalam type ni sebenarnya dia ada macam-macam format. Kalau kita ada rujuk website, kita isilah maklumat web page. Kalau kita ada refer pada report, bahan yang tak ada PDF ni, report. Kalau bahan tu adalah newspaper artikel, kita pilih newspaper artikel. Dia ada option dekat sini. Okay, kemudian kita dah completekan maklumat ini, saya tekanlah save. Nampak dia dah masuk dah dekat saya punya Mendeley ni. Dah ada lah. Okay, so itu adalah cara untuk bagi kita memasukkan maklumat yang manual ni. Okay, jadi kita teruskan pula pada seterusnya. Okay, di dalam ni, dia dah berderet dalam ni, so saya kata nak baca. Yang ini kita boleh save kertas, tak payahlah nak print dan sebagainya. Kita nak baca bahan dalam ni, double klik saja. Bila saya double klik, dia akan buka dalam new tab di dalam Mendeley itu sendiri. Okay, tak nampak, boleh zoom lagi. Tak nampak lagi, boleh zoom lagi. Okay, selain kita boleh zoom in, zoom out ni, kita boleh highlight text. Okay, sambil baca kan suka beli highlighter apa semua. Saya klik lah. Saya tekan highlight text. Dalam Mendeley dia ada macam-macam colour. Colour-colour rainbow ni ada. Nak warna kuning, nak warna pink, nak warna merah, orange. Ya, semua boleh. Okay, highlight lah. Okay, nak tukar colour lah. Warna pink pula sambil baca. Boleh saja. Okay, dan suka saya remind, kadang-kadang pengguna ni dia suka, kita kan suka beli-beli sticky note tu kan. Di dalam Mendeley ni ada digital sticky note. Sambil baca nak tulis remark, penting masukkan dalam contohnya literature review. Kadang-kadang kan kita suka nak letak remark, kita takut lupa. Pun boleh. Dan sticky note ni boleh bergerak-gerak. Saya movekan dia. Letak kiri, letak kanan, letak tepi abstract ni ke, letak sini lah, mengganggu pula pun boleh. Dan jika kita nak delete apa-apa yang kita dah buat dalam ni, alamak sakit mata pula colour-colour rainbow ni, kita right click saja, dia ada function delete, highlight. Kemudian naklah sticky note ni, digital sticky note ni, right click, delete note. Hilang lah. Boleh je. Okay, boleh. Okay, so saya patah balik pergi my library. Okay, jadi seterusnya saya nak tunjuk dekat sini, perasan tak lampu hijau ni? Lampu hijau ni sebenarnya dia membawa maksud bahan ni kita dah baca, contohnya kita dah baca PDF dia dan sebagainya. Saya boleh tutupkan lampu ni menandakan saya dah baca. Okay, so kita pergi pula pada artikel lain, baca. Dah habislah highlight dan sebagainya. Pergi balik my library, kita boleh tutupkan lampu hijau ni. Dan ingat tak tadi saya ada mention pasal bookmark tu, favorites tu. Ini kita hidupkan lah. Saya nak baca lagi dah, tak habis baca. Kita boleh consider dia sebagai favorites. Bila saya pergi saja dekat button tab favorites, dia akan muncul. Ada dua bahan yang saya dah groupingkan dia sebagai favorites. Ni simple lah, senang je. Okay. Setakat ni boleh. Simple lah penggunaan Mendeley ni dengan artikel. Okay, saya nak tunjukkan, ingat tadi saya mention pasal tagging dan juga label. So dia duduk dekat dalam mana, tagging label tu, dia duduk di dalam yang sebelah nombor 3 ni. Display yang nombor 3 ni, saya scroll ke bawah, jumpa tak tagging? T-A-G-S, tags, tagging. Tags ni macam label lah. Ada tak? Mesti ada. Okay, jadi di text ataupun tagging ni, okay, kita boleh letakkan tagging. Jadi nak letak tagging apa? So nak letak, tapi saya advise jangan letak lebih daripada 3. Orang kita ni suka kalau letak label berjela-jela. Lepas tu nanti dia sendirilah ingatan. Ini untuk apa? Artikel ni untuk apa? Artikel ni untuk apa? Jadi tulis television broadcast, dia ada, kejap kita tengok tadi dalam format tu, dia consider sebagai apa. Kalau television broadcast tu kita consider dia sebagai artikel news, kita masuklah dalam news, boleh je. Okay. Sebab Mendeley ni dia ada 20 format bahan. Kalau EndNotes dia ada lebih daripada 50. So dia ada macam-macam format. Dia ada format charts, kita boleh juga, maknanya dia, kalau Mendeley ni dia bagi yang basic saja, format bahan yang kita kena masukkan manual tu. Okay.
Okay, jumpa tak tagging? Tagging sebelah kanan ni. Okay, so contohnya saya nak consider saya baca artikel ni tadi, saya tahu artikel ni nak saya kategorikan dia sebagai, labelkan sebagai saya punya research lah, research. Apa lagi nak buat? Research saya nak masukkan dia sebagai literature review. Buat pendek-pendek je, jangan panjang-panjang. Letak koma, nanti kan dia akan muncul dia punya koma tu lah, colon tu. So saya consider research, literature review. So saya pergi pula pada bahan lain, baca-baca sikit dia punya abstract. Okay, ini untuk saya punya paper, koma. Tekan koma je, lepas tu kita masukkan pula untuk saya punya data analysis contoh. Jangan tak banyak-banyak lah, 3 tu dah cukup dah. Lepas tu saya punya conference. Contoh saya nak masukkan saya punya finding kat dalam saya punya paper conference. Contoh. So kita munculkan lagi. Tagging-tagging ni biasanya saya akan advise pengguna buat masa awal lah. Sebab kalau kita dah baca dan nanti kan kita nak recall balik, kita macam dah macam tak tertua, kita macam tak tahu ini untuk apa, artikel ni untuk apa. Penat je dah baca, lepas tu kita tak letak dia punya label ataupun grouping tadi. Okay, so ni untuk saya punya research proposal. Biasanya dia akan detect suggested, maknanya dia dah pernah create label tu. So klik je lah research. Okay, jadi bila kita create label tagging ni, okay, sebenarnya di bahagian sebelah kiri ni dia akan muncul ada satu tab, filter by my text. Cuba klik filter by my text tu. Dia akan recall balik tagging-tagging yang kita dah create. So klik je filter by my text, nampak dia dah muncul dah dekat situ. Dia ada label conference, dia ada tagging data, dia ada tagging paper. So kalau saya klik ni, paper ada 1, tagging untuk conference ada 1, tagging untuk research ada 2. Jadi tak adalah bercampur kalau kita klik all document ni. Kalau saya klik clear, setakat berapa artikel, 5-6 artikel ni tak nampak sangat. Hilang pula Mendeley saya ni. Kalau kita setakat ada 5-6, kita masih boleh recall lagi. Okay, sekejap saya buka balik saya punya Mendeley. Yang lain okey? Kadang-kadang Mendeley ni dia ada angin dia. Crash biar je. Okay. Kalau macam ni ada 6 macam ni pun kadang-kadang orang lupa. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Dia ada satu cara sebenarnya dalam Mendeley ni. Kadang-kadang kan kita baca artikel, lepas tu kita macam mana saya rasa saya macam pernah terbaca lah artikel tu, dia cerita pasal kita nak recall certain keyword. Di atasnya ada button search sebenarnya. Kalau saya type je keyword crisis, nampak? Ada 2 artikel mengandungi perkataan crisis. Boleh juga guna tracker macam ni. So senang lah. Ada tak artikel yang saya baca tu pasal political? Nampak? Ada 2. Pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh guna konsep tracker dekat atas search ni untuk recall keyword ke, nak recall bahan-bahan yang kita baca tapi kita tak boleh recall artikel keyword tu dekat mana. Okay? Okay, yang lain okey. Ya Puan Azian dia lagi ke dah left? Puan Azian busy nak meeting. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tanya ke apa ke sementara kita nak mulakan untuk menulis ni. Gambar dulu. Okay. Yang lain okey, tak ada soalan? Okay, tak ada soalan tu, saya boleh move pada label dalam BM tu. Terpulang, ada orang ingat bahasa Inggeris, ingatlah, tak kisah. Nak bahasa Melayu pun boleh. Jadi ingat, nak guna coding-coding yang kita ingat. Contohnya DA adalah data analysis, RP research proposal. Terpulang, jadi kita ingat. Jangan kita sendiri lupa. Sebab kita ni kadang-kadang dah banyak sangat benda macam alamak apa ni apa. Lepas kita tanya pula. Ya artikel ni apa? Baru tanya balik. Pun boleh jadi juga. Jadi kita ingat. Sebenarnya label tu dia nak memudahkan kita. Kalau tak ingat juga, guna yang keyword tracker tadi tu pun boleh. Tu lagi senang. Okay, so ada yang left ni mungkin dia punya network tak okay kot. Okay, saya move pula pada seterusnya. Apa lagi yang kita boleh buat dengan Mendeley ni. Okay, boleh tak kita dah start move ke Microsoft Word. Semua orang dah buka Microsoft Word. Dan kalau anda nampak ni maknanya dah okay dah.
Okey, saya nak teruskan. Okey, bila saya buka mana-mana PDF, okey, sebenarnya ada satu tips dekat sini kalau anda baca artikel-artikel daripada databases library ni, okey, biasanya saya akan bagi satu tips di mana kalau kita baca dekat kita dapatlah artikel yang ada 6 page. Okey, artikel lain pula kita tengok ada tak artikel yang banyak-banyak sikit. Contoh saya buka artikel lain pula. Dia boleh buka banyak PDF dalam satu masa, tak semestinya satu je. Nak buka lagi satu pun tak ada masalah, buka lagi. Total ada 3 PDF. Sambil baca nak highlight ke pun boleh. Okay, so biasanya katalah kita dapat satu PDF artikel tu sampai 13 page. Okay, kadang-kadang orang dia macam alamak 13 page nak baca. Okay, satu tips adalah kita boleh gunakan untuk memudah atau menjimatkan masa. Saya akan advise pengguna baca di bahagian abstract dulu. Bila kita baca kat abstract ni sebenarnya kita baca scanning dulu. Paper ni cerita pasal apa, metodologi dia apa. Okay, daripada sini kita dah tahu dah. Okay, bila kita baca, okay, kalau kita rasa okay paper ni bermanfaat ataupun banyak poin penting ataupun related dengan topik yang kita tengah buat ke apa, okay, kita nak cari artikel lain kan. Selalunya orang dia macam tu lah. Dia macam bila baca tu, nak cari artikel lain dia buat apa? Buka browser, buka news search, Google Scholar, lepas tu type. Sebenarnya tak semestinya awak buat macam tu. Tuan-puan boleh terus pergi dekat references. Ni cara saya lah. Pergi dekat references, okay, kita akan nampak. Ini adalah yang related, yang di-cite oleh paper researcher ni. Okay, dan kalau kita rasa paper ni banyak artikel-artikel lain yang kita nak refer, saya tekan je yang URL yang warna biru ni. Kalau saya klik, dia akan terus buka dekat browser baru artikel tu. Nampak? Contohnya macam ni daripada Science Direct, dia akan buka lah. Kalau kita tengah buka Easy Access Library tu, dah boleh terus download dah. Itu cara dia. Saya selalu buat macam tu. Baca dulu di bahagian abstract, kemudian lompat dekat references. Sebab kebanyakan artikel sekarang dia dah diwujudkan ada hyperlink. Hyperlink ni maknanya kita boleh relocate balik artikel tu ada dekat database mana. Nampak macam ni. Kalau saya masuk ke dalam Easy Access Library yang databases tu, saya akan terus dapat PDF untuk download. Okay, so tu cara saya lah untuk menjimatkan masa. Okay, setakat ni okay. Okay, so saya nak tunjukkan pula sekarang ni saya nak copy and paste. Okay, certain ayat. Selalu kan kita suka copy and paste dulu, baru kita buat editing untuk rephrase, paraphrasing dan sebagainya. Okay, so cara dia adalah di dalam Mendeley ni ada satu ikon A sebelah kiri ni. So saya klik function select text. Okay, kena buat sama-sama dengan saya ni. Kalau tak nanti tak sama, nanti dapat, nanti tanya. Kenapa tak sama, kenapa tak sama. Okay, kita klik select text. Selepas itu, katalah saya nak ambil 2-3 baris ayat kat sini. Highlight kan. Kemudian step seterusnya, right click dan tekan copy. Right click, tekan copy. Buka balik Microsoft Word. Kita right click, tekan paste. Okay. Okay, tanpa kita buat apa-apa lagi, saya nak semua orang ada tak jumpa insert citation di bahagian atas. Klik insert citation. Okay, dia akan keluar ni. Ada satu ni dia keluar. My library, go to Mendeley, okay dengan cancel. So saya pilih option go to Mendeley. Okay, saya tak pegang mouse Saya tunjuk ni real ni, saya tak pegang mouse. Tetapi perasan tak, kenapa dia birukan? Dynamic Analysis of Virus Infection Model with Delay Effect tu. Yang ditulis oleh China tu, Li Dongzi apa semua tu. Okay, so bila anda buat cara macam ni, tak payah pening-pening sebab Mendeley tu dia bagi tahu inilah artikel yang kita ada copy and paste beberapa paragraf ayat tadi dan kita dah masuk dalam Microsoft Word. Satu kelebihan dia sebenarnya adalah kita tak payah pening lah. Kalau kita buat manual, bayangkan kita macam mana artikel yang kita copy paste tadi, buka balik PDF lah, nak cari lah, scroll lah. Tetapi dalam Mendeley, jika kita guna cara yang ini, kita dah tak payah pening-pening. Saya akan terus pergi buat apa, perasan tak dekat atasnya ada lambang macam quotation tu dan dia ada appear function cite. Okay, so saya klik saja function cite. Saya tak buat apa-apa. Okay, nampak? Dia dah buat apa? Dia dah terus buatkan, saya besarkan sikit.
Dia dah buat dan dia dah bagi citation author ni, barulah saya buat kosmetik. Kosmetik ni maknanya rephrase lah, paraphrase. Paraphrase sebenarnya untuk mengelakkan plagiarism. Dan kalau kita hantar paper dekat conference pun, ada conference yang check kita punya plagiarism checker tu. Bermakna mesti dapat, kalau UiTM standard untuk kadar peniruan adalah 30% saja. Kadang-kadang setengah conference dia letak 45% macam tu. Jadi jangan suka hati copy paste. Dia kena copy, bagi kredit dulu bahan tu, baru kita guna ayat sendiri. Ayat sendiri tu pula jangan menyimpang contoh ni cerita pasal hepatitis C virus, kita pergi cerita pasal kanser lah, apa yang tak ada kaitan. Jadi sebab tu saya suka biar dulu, baru kita baca sikit, okey dia cerita pasal apa, baru guna ayat sendiri. Okey, katalah dia cakap hepatitis is developed, ni baru kita guna ayat sendiri lah, in human. Contoh, kita kena habis buat ayat sendiri, tekan je nokta. Ada orang nak admit lagi. So tu cara dia. Okay. So boleh tak setakat ni? Yang lain berjaya ke tak berjaya? Okay. Kalau siapa perasan dekat chat tu, kita ada pustakawan Puncak Alam, Puan Nur Fatihah, dia dah standby lah. Boleh isikan kehadiran untuk kita rekodkan. Nanti boleh bagi dekat Puan Nik. Untuk Puan Nik tanyalah dengan pengurusan bengkel boleh tak masuk jam latihan macam tu. Okay. Okey, yang lain okey tak? Berjaya tak? So saya tunjukkan lagi sekali. Okey. Cara dia macam tu. Kalau kita nak copy and paste, kita buka dulu artikel tu, kita kena guna select text ni punya function. Kalau tak nanti dia tak jumpa. Katalah saya buat artikel yang lain pula, low carbon financial risk yang ditulis oleh Yusun ni pula. Okey, saya pilih dulu select text, highlightkan beberapa baris, right click tekan copy. Okey. Saya buka Microsoft Word, right click tekan paste. Jangan buat apa-apa lagi. Kita terus tekan insert citation. Okay, saya pergi go to Mendeley. Nampak saya tak tekan mouse, dia birukan artikel tu. Okay, dynamic research ni, with delay effect tu. Okay, so kita terus saja tekan cite. Tak payah pening lah, baru kita buat cosmetic part. Katalah konon-konon ayat ni kita dah rephrase. Tekan je nokta. Okay, boleh? Setakat ni okay. Saya nak tunjukkan pula, okay, saya move pada next paragraph. Saya nak tunjukkan cara untuk kita masukkan beberapa author serentak. Okay, biasanya ini terjadi kalau kita baca beberapa artikel ataupun beberapa sources, kita rasa 3 artikel tu dia cakap benda yang lebih kurang sama. So kita nak tunjuk kita punya level tu nampak membaca lah, review bahan dan sebagainya. Jadi cara ini adalah kita nak bagi kredit untuk 3, 4 orang, 5 orang sekali. Yang ada tak nampak ke saya? Nampakkan skrin saya ni? Puan Nur Fatihah, saya tunjuk skrin, saya tak tunjuk slide. Puan Nur Fatihah tolong jaga juga, takut tak sama ke. Okay, yang lain nampak kan saya punya word ni? Okay, nampak. Nampak saya tak tunjuk slide, saya terus pergi ni. Jimat masa. Okay, so seterusnya sekarang ni saya nak tunjukkan kita nak masukkan 3-4 orang. Cara dia senang saja. Okay, kita klik dahulu insert citation. Okay, sama konsep. Kita pergi go to Mendeley. Katalah saya pilih artikel dulu. Sekali klik jangan 2 kali klik. Saya klik dulu sekali, yang bawah sekali. Okay, dah. Kemudian ni kena guna tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri dekat laptop, keyboard, saya tekan control. Jangan lepas lagi. Tangan kanan mouse, saya pilih pula orang seterusnya. Saya nak pilih Gregory ni lah pula. Nak pilih seorang lagi, saya nak pilih Anderson pula. Sekali klik. Okay, dah confirm 3 orang ni saya nak. Okay, semua orang sama, 3 orang ni. Lepaskan tangan kiri daripada keyboard. Tangan kiri dah angkat. Kita straight je tekan side. Straight tekan side. Jadi dia akan masuklah sekali 1, 2, 3 ni. Nampak kan ilmiah sikit bila membaca tu. Maknanya kita ada membaca 3 bahan dan kita bagi kredit pada 3-3 bahan ni sebab mungkin dia orang cakap dia yang sama.
Okay. Okay, boleh. Puan ada satu. Yang lain-lain okey tak? So selalu student ni saya akan cakap macam tu lah. Tak adalah dia bagi kredit seorang-seorang. Kenapa dia ni solo-solo? Mesti ada previous researcher artikel yang diorang mungkin membicarakan benda yang sama. So bagilah kredit sekali 3, 4, 5 orang macam tu. Okay? Okay. Lagi tak? Okay, ada lagi? Okay, ada soalan nak tanya ke sementara kita nak move pada function sekali lagi? Okay, saya nak masuk mana? 3 orang, 4 orang tu ke? Fazlina, ramai-ramai tu Okay, boleh masukkan ramai-ramai lagi. Okay. Yang ramai-ramai tu macam ni. Dia kena guna tangan kiri, tangan kanan. Sebenarnya function keyboard shortcut sebenarnya yang saya nak tunjuk kat sini. Okay, so katalah saya nak masukkan ramai-ramai kan. Saya delete dulu yang tadi tu. Okay, nak delete tak ada masalah, delete je. Okay, step pertama kita tekan insert citation. Selepas insert citation, dia akan keluar macam ni. Mendeley dia akan keluar macam ni, just follow je. Kemudian kita klik go to Mendeley. Okay. Saya klik dulu orang yang bawah, sekali klik je. Sebab kita identify dululah orang pertama dulu. Kemudian baru kita tekan control di keyboard, tangan kiri. Tangan kanan dekat mouse ni, kita pilih orang lain pula yang kita nak bagi. Sekali site kita nak serentak bagi kredit. Contohnya saya nak bagi Anderson. Sekali klik. Nak seorang lagi? Boleh, kita masukkan Richard Gregory tadi. Sekali klik. Cukup 3 orang? Nak masukkan seorang lagi? Boleh je, tak ada masalah. Masukkan je lah si Wang ni. Ada 1, 2, 3, 4. Okay. Dan kita confirm 4-4 ni kita nak. Lepaskan tangan kiri daripada keyboard. Dan lepas tangan kiri. Tak payah pening-pening. Terus tekan side ni. Saya tekan klik side. Masuklah ni 1, 2, 3, 4 orang tadi tu dalam satu perenggan yang sama. Barulah kita buat ayat sendiri. Mention about crisis. Ni ayat sendiri lah. Is apa benda ayat-ayat. Apa-apa kita dah katalah ayat sendiri, kita tekan notah. Dah siap satu paragraf ayat. Contohlah, ni ayat-ayat merepek je ni saya letak contoh. Okay. Boleh. Okay, saya pergi pula paragraf seterusnya. Okay, ada lagi yang nak tanya ke apa ke? Boleh. Okay, saya nak tunjukkan ada satu ni sebenarnya shortcut tau. Siapa tak nak guna tangan kiri, tangan kanan boleh je sebenarnya. Tapi saya nak bagi tahu kat sini. Mendeley ni dia ada shortcut di mana bila saya pergi, saya nak bagi kredit. Okay, saya klik insert citation. Okay, perasan tak sebenarnya ada tulisan biru ni dalam kotak. Search by author, title or year in my library. Sebenarnya kat sini ni, ingat tak tadi yang kita record artikel tadi tu ada tak perkataan crisis? Boleh je, letak je crisis. Tak adalah ni, sekejap saya try cari perkataan lain. Fine, nampak saya type financial, dia recall ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 artikel dalam Mendeley Library mengandungi perkataan financial. Dan sekiranya saya nak bagi, Thomas ni lah saya nak bagi kredit. Ataupun saya sebenarnya saya nak bagi kredit dekat ni, artikel ni lah, a quantitative study on the relationship. Ni, saya klik saja bahan ni, kemudian saya tekan OK. Kalau kita ada orang lain, kita masukkan lah. Contohnya saya nak masukkan Fatamin tadi. Saya type je, FAT, nampak? Dia dah jumpa dah. Inilah sebenarnya bahan yang saya nak bagi kredit site tadi. Saya tekan saja bahan ni, kemudian tekan OK. Nampak tak? Dia jadi dalam satu baris yang sama. Ini siapa yang tak nak guna tangan kiri, tangan kanan tu. Saya tunjuk dulu cara jalan susah, baru tunjuk jalan senang. Jadi tak payahlah tangan kiri kontrol, tekan mouse semua tak payah. Dia sebenarnya, dia dah birukan dalam satu kotak tu untuk kita, shortcut lah. Kita nak bagi kredit nama siapa-siapa ke, nak letak nama seorang-seorang pun boleh. Kalau siapa tak nak guna insert citation, go to Mendeley. Macam ni kan, nak pilih lagi apa semua. Kita boleh juga guna insert citation tadi, tetapi masukkan dekat kotak biru ni je. Nama author pun boleh, Clark. Kalau kita ingat lah. Kalau kita ingat. Ni biasanya kalau siapa dah biasa guna, dia dah tahu dah artikel dia tu, author tu ke, ataupun dia letak keyword pun dah boleh jadi dah.
Contohnya virus. Ada berapa artikel yang mengenai perkataan virus ni? Kalau saya, okey saya tahu ni lah sebenarnya artikel yang saya baca tadi, analysis of diffusive virus. Saya tekan je lah. Okey. Sama je jadi juga. Ni kalau seorang-seorang lah. Masukkan lagi. Boleh. Go to Mendeley. Go to Mendeley pula lupa-lupa nak guna shortcut kan. Insert citation. Okey. Boleh je. Kita masukkan satu-satu. Okey. Okay, boleh je. Okey. Setakat ni okey, boleh. Mungkin ada yang nak guna shortcut tadi, boleh je guna shortcut. Tak payah pening-pening. Okey, ada yang nak tanya apa-apa? Boleh je tanya. Ambil gambar. Citation dalam bentuk APA ke? Boleh ubah. Okey. So pada mereka yang menggunakan Mendeley ni, okey, dia sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, view, citation style saya ni adalah APA, American Psychological Association 7. Sebenarnya dekat sini ada satu button, more style. Siapa tadi tanya Chicago, tekan je update. Update ni maknanya dia dah ada yang latest punya. Nampak ni? 17 edition. Maknanya yang full ke boleh je ambil. Je cari lagi. Sebab kita tahu katalah conference tu dia guna konsep paper lain. So cara citation dia kita boleh ubah je dekat sini. Okay, boleh. Ubah je kat situ. Nanti dekat dalam kita punya Microsoft Word ni pun kita boleh ubah style. Nampak? Kat sini pun ada button more style. Sama je dia akan pergi pada Windows yang sama ni untuk kita ubah. Okay? Boleh? Okay tak Puan Kamila? Kalau citation style tu tak ada, boleh create sendiri ke? Biasanya dia kena ikut format. Kalau conference ke international ke, dia memang ada format yang standard. Dia tak boleh ikut reka-reka. UiTM kita satu format je, APA. Melainkan pelajar farmasi ni dia special sikit. Fakulti farmasi ni dia akan ikut macam BMJ, dia akan ikut yang medical punya citation style. So biasanya dia akan berlainan sikit lah. Tapi kita UiTM masih standard APA dan kebanyakan conference pun dia akan guna APA format. Cumanya saya nak tunjuk magic dekat sini. Okay, magic dia. Katalah kita nak buat references. Sekarang ni kita dah habis cakap buat penulis. Okay, kita masukkan references. Okay. Tapi saya tak suka guna cara macam ni. Ini cara budak-budak student degree boleh lah. Student degree kan suka buat references. Lepas tu baru dia create references list kan. Saya tak ada. Saya akan guna yang apa ada di dalam Microsoft Word ni. Iaitu cara pertama, kita klik pada bibliografi. Okay, dia akan keluar bibliografi, dia akan keluar references dan dia akan keluar work cited. Okay, tak payah pening-pening tanya kenapa nak pilih yang mana. Pilih saja references ni. Okay, pilih saja references. Okay, semua orang sama-sama. Ada tak? Kalau siapa Microsoft Word dia edition lama sikit tak ada tau. Work cited tu tak apa. Pilih je lah mana yang ada. Nanti kita boleh ubah. Dia tak ada salah apa pun. Kita boleh ubah nanti ikut kita punya preferences sebenarnya. Okay, so saya dah pilih references. Dia akan muncul kat bahagian bawah tu. Semua orang sama. Sama. Yang lain sama tak? Okay, kemudian selepas itu daripada sini saya nak semua orang letakkan cursor mouse. Dia memang ada satu statement ni. There are no sources in the current document. Saya nak letakkan cursor mouse di sebelum perkataan T. Letakkan cursor mouse di sebelum perkataan T ni. Okay? Dah belum? So kalau tanya buat kelas kan mesti tanya dah belum? Okay? Pada mereka yang dah ataupun kata nak refer kejap lagi ke nak buat pun tak ada masalah. Okay, selepas saya dah letakkan sekali klik di perkataan statement sebelum there are no sources in the current document ni, saya tinggal nak buat apa? Okay, perasan tak dekat atas kotak open Mendeley ni ada satu button insert bibliography. Okay, pada mereka yang buat sekarang ni saya nak semua orang klik insert bibliography tu. Saya tak klik lagi. Saya tunggu.
Berjaya ke tak berjaya ni? Nak tunggu berjaya ke tak berjaya? Saya tak klik lagi ni, nak tunggu orang lain. Berjaya. Jadi apa? Jadi apa? Saya suka tunggu orang. Berjaya tak apa yang kita buat tadi? Tangan kiri, tangan kanan. Masukkan satu-satu. Berjaya Puan Siti Nur Azimah. List references. Ni magic. Saya tunjuk pula. Orang lain dah berjaya, saya buat pula. Tekan saja insert bibliografi. Keluar lah yang cantik ni. Yang tadi kita buat tangan kiri, tangan kanan. Okay. Tak payah warga lah nak check dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita pensyarah, bila student dia bagi dia punya soft copy, dia punya trik, dia kat sini kita letak je kita punya mouse dekat nama-nama ni sebenarnya, kita akan nampak tulisan kelabu. Ni tips lah, jahat saya bagi tahu. Selalu saya cakap ni, student pun macam tu. Sebab kalau diorang letak nama yang sendiri, kadang-kadang student ni kan suka coding, dia buat ayat sendiri tu, dia buat macam ni, yang menyusahkan diri, dia buat manual. Kalau kita sebagai pensyarah, kita letakkan ke zoom mouse, kita akan nampak apa? Yang ini ada kelabu, yang ini tak ada kelabu. Kat sini dah kantoi dah student sebenarnya. Tapi ada juga lecturer yang dia jenis rajin, dia pakai find ni. Dia pakai find, dia letak nama, katalah nama Ken tu. Tekan enter, dekat references ada Ken, dia pergi pula lagi. Di dalam writing content ada nama Ken. Maknanya student ni betul lah. Okay. Ada juga bila lecturer bila budak ni jackpot, dia dapat nama Jack ni, dekat dalam writing ada Jack tetapi dia tak jumpa dekat dalam references. Cari-carilah sampai sudah, sampai besok pagi pun tak ada. Maknanya student ni ni belum jalan turn in lagi jalan turn in tata student ni dapat lebih daripada 30%. Student kan dia main buat manual dah menyusahkan. Lepas tu dia tak buat pula cara yang proper, paraphrasing, rephrase semua tak buat. Habislah. Okay. So itu adalah cara dia. Okay, kemudian saya nak tunjukkan dekat sini apa lagi kita boleh buat. Okay. Apa lagi ya? Ada tak lagi nama yang saya nak masukkan? So, saya nak tunjukkan Mendeley ni. Okay, katalah saya nak bagi, saya nak tunjuk ni. Sekejap, saya tunjukkan. Ada orang tanya soalan ke? Ada orang nak masuk? Okay. Okay, tak apa yang baru masuk nanti korang boleh tengok rekod. Saya akan letak link recording nanti pada Puan Nik. Kemudian boleh refer situlah. Okay, saya nak tunjuk pula magic seterusnya adalah, okay, kalau kita nak hantar paper ni, selalu kan orang suka satu paper ni lah yang dihantar dekat journal, satu paper ni lah hantar dekat conference. Jadi bila kita nak ubah ikut conference tu punya format citation, kadang-kadang kan ikut format lain. Caranya senang saja. Saya highlightkan nama semua ni, saya kecilkan sikit Saya highlight semua ni. Okay. Saya pergi di bahagian style. Katalah conference tu minta tadi. Siapa tanya Chicago, saya tekan Chicago. Okay, tak Chicago tak nampak sangat. Kita tukar IEEE. Nampak Berubah. Nak tengok tak apa jadi dengan Microsoft Word Writing? Nampak tak? Berubah. Okay, ni siapa yang buat manual tadi lah. Saya delete lah kan orang confuse pula. Okay, nak ubah lagi? Katalah kita nak hantar paper ni kat journal pula. Lepas tu journal tu kita dah ubah-ubah sikit lah. Tak adalah hantar paper 6 biji kan. Yang sama dengan conference lain kan, nanti kan isu ni pula copyright. So saya tukar pula dia kepada nature. Nampak? Bawah berubah, atas pun berubah. Jadi sebenarnya satu ni boleh jadi macam-macam paper. Saya punya style macam tu lah untuk tingkatkan warga akademik ni menulis sebenarnya. Guna Mendeley ni dia akan memudahkan menjimatkan masa dan tak payah nak buat manual. Selalu orang tak nak menulis ni part yang ini. Sebab references ni orang rasa macam nak kena edit, nak kena apa, nak kena kredit dan 2 orang, 3 orang nama susah, add all lah. Tak payah pening-pening. Guna sahaja Mendeley ataupun EndNotes, dia akan membantu secara automatik. Jadi nak ubah balik, pergi APA tadi. Ubah je lah balik, pergi APA. So dia dah berubah. Okay. Dan kalau ada lecturer tanya, ini kenapa ni menatang ni muncul pula? There are no sources in the current document. Highlight saja yang bawah ni. Nampak ikut pula.
Tekan je lah backspace, dia hilang. Tekan backspace kat keyboard. Nanti dia hilang lah. Kalau tak nanti print nanti ataupun kita nak hantar keluar pula the unknown sources in the current document. Okay. Okay, saya nak tunjukkan dekat sini, kena alert Okay, ada keadaan di mana bila kita menulis tu author tidak berada dalam bracket. Saya nak tunjukkan ni part editing cosmetic. Kena ikutlah dia punya rules of menulis ni. Okay. Kalau kita guna ayat macam according to, study by, referring to ayat-ayat klise, study apa lagi research by, okay. Bila kita guna ayat-ayat klise macam tu, author tidak berada dalam bracket. Sama juga kalau kita ada buat quotation. Quotation ni maknanya kita ambil 4 baris. Okay, saya tunjuk kita ambil 4 baris ayat ataupun kita copy mana-mana perenggan lah dalam artikel ni. Okay, copy. Kita tak nak rephrase. Kita nak ambil sebiji-sebiji ayat ni, kita letak tanda quotation. Macam ni. Ada kan orang suka buat quote-quote Okay, tapi saya tak berapa gemar sangat terlalu kerap buat quotation sebab tak selamat dekat mana? Tak selamat dekat turn it in. Plagiarism checker tak selamat lah, kerap sangat buat quotation. Quotation ni tak ubah apa-apa. Sebiji-sebiji ni kerja senang sebenarnya, letak je tanda quotation. Okay, lepas tu dia bagilah kredit. Okay, contohnya ni artikel tadi, insert citation, quote to mean delay, bio infection. Artikel dia ni tadi. Okay, contoh saya bagi kredit site. Okay, bila ada keadaan macam ni, okay, kena ingat quotation ataupun ayat-ayat klise writing yang saya mention tadi lah, according to, study by tu, author tidak berada dalam bracket. Jadi dalam Mendeley ni kita kena edit. Contohnya macam ayat macam ni. So saya letakkan bracket dekat tahun, buangkan koma, buangkan bracket dekat nama. Bila saya klik je dekat mana-mana cursor dalam writing, dia akan keluar macam ni. Jangan panik, jangan tanya orang pula macam mana ni, macam mana, tanya Puan Nick pula macam mana. Okay, just maintain saja klik. Do you want to keep the citation edit? Klik saja keep manual edit. Jadi walaupun kita mengubah dekat dalam kita punya content writing, nama Anderson ni dekat dalam references masih ada maintain, yang kita ubah adalah di dalam content writing sahaja, tetapi references tak effect apa pun. Okay, boleh? Setakat ni boleh. Kadang ada orang dia mengikut je. Okay, boleh tak yang saya explain tadi clear? Okay, so saya nak share sebenarnya pada mereka yang menulis. Okay, saya suka share yang ini. Academic Phrase Bank yang di-develop oleh University of Manchester. Ini siapa yang nak tulis paper, jangan bagi alasan depan ni Okay, kita tahulah kita punya language bukan bombastik sangat. Okay, kita bukanlah lecturer TESOL ke. Okay, jadi kita punya ayat menulis ni saya suka bagi tahu pengguna, dia bukan macam ayat-ayat kita menulis karangan zaman sekolah dulu. Dia mesti ayat-ayat akademik ataupun ayat-ayat research writing. Okay, jadi sebenarnya Academic Phrase Bank ni dia adalah satu function untuk membantu kita menulis sebab ada language yang kita boleh gunakan kat dalam tu. Contohnya dekat tepi ni dia ada banyak sampel-sampel yang kita boleh guna. Okay, saya klik saja yang tab yang pertama ni nak tunjuk being cautious. Saya ambil yang pertama ni sekali. Nampak tak kat sini dia dah bagi. Jadi kalau student tak adalah dia punya ayat tu apa. Student kan suka letak ayat writing study by, saya pun tak tahu kenapa. Saya pun cakap dalam kelas, student janganlah awak daripada page pertama sampai page 30 study by. Gunalah ayat yang macam ni. Many scholars, recent research has suggested, there is some evidence. Jadi bila pensyarah baca pun macam, wah bagus lah budak ni, ayat nampak penulisan ilmiah, academic level dia tu up sikit. Nak cerita explanation, pilihlah yang lain-lain ni, dia dah bagi contoh dah. Nak cerita apa lagi? Implication. Nampak? The finding of the study suggests. Lecturer baca pun macam, okay, faham, clear. Kalau kita perasan, ayat-ayat penulisan paper-paper artikel daripada mana kita download ni, lebih kurang je ayat dia sebab dia refer Academic Phrase Bank ni lah. Okay, jangan risau, saya akan bagi pada mereka yang datang session ni, saya akan bagi full Academic Phrase Bank ni. Sekejap saya hantar dekat Puan Nick boleh hantar dekat Ustaz terus. Jangan jual sebab benda ni pun saya dapat free sebab sebenarnya University of Manchester ni jual. Kalau siapa perasan,
Dekat tepi ni dia ada download ni, sebenarnya dia jual Sekejap saya bagi. Full ni 124 page, jangan jual, saya bagi ni. Saya dapat pun orang share. So kita kongsilah ilmu ni, bukan ni kan. Ni Puan Azian nak ke Puan Azian? Bagilah kat Puan Azian, nanti Puan Azian boleh tulis paper. Puan Azian tak ada dah. Okay, so saya dah send. Dan saya akan send satu lagi. Okay. Ni kalau kat luar kena bayar tau. Tapi untuk UiTM ni saya bagi free je. Okay, kejap saya nak bagi APA 7 yang full ni. Okay, sekejap saya cari. Saya ada full. Sementara saya cari ni jap. Siapa nak tanya ke boleh. Okay. Saya ada APA 7 manual publication yang ada 150 page. Yang ini pun jangan jual. Saya dapat pun ada satu pensyarah daripada UPSI send kat saya. Okay. So dia bagi, saya pun share lah dengan semua orang. Okay, Dr. Fadli daripada UPSI. So dia akan bagi tahu kat sini contoh macam ni kalau untuk nama, macam ni nak buat table ke apa ke. Dia ada konsep-konsep di dalam ni APA 7 ni. Yang ini yang paling latest lah. APA 7 edition. Saya akan send juga. Ada Puan ni dan Puan Azian nak? Jangan jual tau. Okay, saya bagi. Okay, dah send 150 pages PDF. Siapa nak simpan dekat komputer boleh, nak print, siapa rajin print lah, tapi saya tak print pun, saya simpan dalam soft copy je. Okay, so itu cara dia. Ada lagi nak tanya? Ramai pula orang masuk, saya kena ambil gambar ni ramai-ramai sekarang. Okay, ada lagi nak tanya apa-apa? So simple je lah. Itulah penggunaan Mendeley yang saya mention ni. Kalau tak ada apa masalah, Mendeley okey. Biasanya Mendeley ni kita nak check kita punya Mendeley ni update ke tak, just klik je check for update. Check now, nanti dia akan bagi tahu you are using the latest version. Maknanya latest version ni yang paling latest lah dapat. Okay, dan sebelum kita habis, okay, suka saya remind pada semua, okay, biasanya orang dia nak keluar, dia akan pergi dekat file dan sign out. Tetapi saya akan advise pada semua, klik dulu sync. Sync ni adalah function synchronization. Jadi katalah saya nak buka Mendeley ni dekat komputer library, dekat komputer office ke, boleh. Janji tekan sync. Tak tekan sync, nanti awak buka dekat, nanti tuan-puan buka dekat laptop PC berbeza ke, di mana PDF semalam dah masukkan hilang. So awak tak jumpa lah. Ada setengah orang tak tekan sync, dia terus tekan pangkah Windows ni, ataupun dia terus pergi file dan sign out. Make sure tekan dulu synchronize library. Okay, boleh. Setakat ni okay. Okay, satu tips adalah pada mereka yang kadang-kadang dia jumpa bahan daripada website, di mana nak tulis manual, okay, boleh letakkan ni Mendeley Web Importer ni, macam saya ni. Nampak ada lambang Mendeley Web Importer ni. Letakkan di anda punya Google Chrome. Supaya kadang-kadang kita jumpa bahan, kita dah boleh terus, malah lah nak jadi sekretari, nak type. Kita klik saja button Google Mendeley Web Importer ni, dia akan import sekali. Dan kalau bahan tu ada PDF, dia akan import PDF bahan tu serentak. Itu kegunaan Mendeley Web Importer ni. Saya suggest semua orang klik lah. Contohnya saya klik lah, okay, saya nak tunjuk. Okay. Tak apa ni, saya dah bagi yang PDF punya. Yang dekat website tu, dia sampel je tau. Saya bagi full punya, nanti minta Ustaz sendkan dekat pensyarah-pensyarah lain. Jangan jual ada student jual tau benda ni, saya pun tak tahu. Diorang ni benda macam ni pun boleh buat bisnes. APA pun saya dah send tadi ni, dalam PDF. Okay? Boleh. Okay, saya nak tunjukkan kalau sekiranya anda guna Mendeley Web Importer ni, dia membantulah kalau katalah saya jumpa bahan-bahan contohnya kat Google Scholar Okay, contohlah kalau kita jumpa bahan Google Scholar ke, kita nak save terus. Okay. Okay, contoh macam ni. Okay, saya klik saja.
function Mendeley web importer, dia akan minta kita sign in. Okay, just agree dan sebagainya. Kita sign in saya punya account. Okay. Salah, alamak, salah email. Sekejap. Sign in different account. Okay, letak password. Sign in. Okay, sekejap. So dia memudahkan lah, tak payahlah nak type manual kadang-kadang bahan yang kita dapat tu. Nampak dia dah keluar dah. Web importer ni, dia tengah baca. Dia bagi dia masa sekejap, dia baca. Hambat pula internet ni. Jadi kita tik, lepas tu nanti kita just terus je. Dah boleh save nanti sekarang, dia akan masukkan dalam kita punya Mendeley. So tu cara dia lah. Lambat pula internet ni. Okay, so ada tak soalan nak tanya ke sebelum kita habis? Dia simple je. Cumanya sebelum habis ni, alamak ada yang tak isi borang evaluation form tu. Wano, bagi send kita punya borang KKM tu. Ke Dengkel ada borang dia? Ni. Ke nak pakai Puncak Alam punya? Saya refer yang Puncak Alam je. Nanti Puan Nur akan share dengan saya lah kehadiran. Betul, kehadiran ni yang evaluation form. Oh, evaluation form yang KPA je lah dulu. Okay. Puan ni hantar mana borang dia? Sekejap, saya cari sekejap. Borang KKM. Puan Nur Fatihah hantar sekejap link borang evaluation form tu. Nanti boleh semua orang isi. Saya cari balik. Sekejap saya klik. Nak tengok form dia. Dengkel dah tukar ya interface baru web. Belum lagi Puan Di, baru nak update macam-macam lagi kat dalam tu. Dia punya link-link dalam tu Puan Nur pun cari juga. Mana pergi borang tu ya? Borang evaluation. Cik Asyad dah remove kan ni. Kita orang cari pun tak jumpa ni. Okay, dah jumpa dah. Dia dalam teaching EKKM. Cik Asyad ubah dia punya ni ke? Oh, kena pakai borang lama tak boleh pakai. Pakai satu ni je. Okay, saya hantar dekat chat ni. Ada yang tak isi kehadiran? Bagi balik Puan Nur Fatihah link kehadiran tu. Pada yang lain boleh isikan borang evaluation yang saya ada bagi link dekat dalam chat. Okay. Program ni ambil yang atas ni, kelas kemahiran maklumat. Maknanya session macam ni lah. Information skill classes. Tarikh hari ni. Pilihlah tarikh hari ni. Tak ada masa dah. Lepas tu kita terus isikan saja. Okay, yang lain ulang macam mana nak guna web importer. Web importer ni contohnya macam ni. Nampak? Saya buka Google Scholar, kemudian saya macam malas lah nak type-type tapi saya nak masukkan maklumat dia. Sekiranya dia dapat tarik PDF tu, dia akan tulislah kat sini. Kita dah tick dah, add PDF if available. Maknanya dia boleh baca
metadata bahan tu. So katalah kalau dia tak percaya sebab kadang-kadang di Google Scholar ni dia sebenarnya tak ada PDF, dia tak percayalah jumpa. Okay, yang lain tengah checking ni. So kalau saya nak, saya tick, contoh macam ni, dia dah dapat PDF ni. Satu ni ada, okay, ada lagi tak yang jumpa? Contohlah ni saya tunjuk satu dulu ya. Okay, katalah saya nak ni, unpacking the halo effect reputation and ni. Saya klik saja add to Mendeley. Dia tengah adding. Sekejap. So kalau kita nak tengok yang web version, kita boleh klik view library ni. View library ni dia web, Mendeley web lah. Dia akan buka dekat sini. Lebih kurang je siapa yang kadang dia tak nak install kat komputer ke apa ke, dia akan buka kat sini. Dan kalau saya buka saya punya Mendeley desktop, okay, saya tekan sync. Okay, dia dah masuk dah. Nampak ni? Unpacking the halo effect, reputation and crisis management character assassination ni. Dia tengah masukkan maklumat bahan. Nampak dia tengah download ni PDF ni. Kan senang. Tu function Mendeley Web Importer punya kegunaan lah. Ada juga orang dia dapat bahan PDF dia dah masukkan. Ada juga orang dia suka Mendeley Web Importer ni. Sebab dia kadang-kadang bahan tu daripada web, dia malas nak type ke apa kan. Boleh je lah Web Importer. Pun boleh. Okay. Tunggu jap bagi masa untuk dia sync. Nanti dia akan berubah jadi PDF ni. Tunggu jap. Dia tengah download. Ni Mendeley Web punya interface Dia interface ni simple je web ni. Sebab kadang-kadang kan kita jumpa bahan ke, kita tak ada laptop yang apa, yang ada Mendeley desktop, susah nak install ke apa, guna yang web version pun boleh. Tapi untuk menulis kena guna Mendeley desktop. Okay, boleh tak Dr. Saliza? Itulah cara dia. Yang ada add to my library, dia ada. Dia ada keluar ni. Okay, boleh pakai ni, boleh pakai, tuan-puan boleh pakai borang evaluation yang dengkel punya. Pun boleh, pakai dengkel punya lah. Sementara dengkel punya lawa sikit. Sama je borang evaluation dia. Nanti Dik boleh share kan dia punya finding dia. Results dia. Okay, contohnya, okay, dia ada keluar. Dia ada keluar ni. Katalah saya nak lagi bahan lain. Contoh macam ni. Add to Mendeley. Tekan saja add to Mendeley. Contoh tekan add to Mendeley. Contoh the hidden crisis in product harm crisis management. Okay, saya pergi dekat Mendeley desktop, tekan button sync. Okay, masuk dah. The hidden crisis in product harm, ni. Ada abstract, ada dia punya details bahan, jurnal mana, siapa author dia. Maknanya ni kita tak payah nak type lah kalau kita dapat maklumat daripada website. Itu memudahkan. Itu function Mendeley Web Importer ni sebenarnya. Okay, boleh. Doktor dah pilih, tick. Lepas tu doktor tekan add to my library ni. Macam saya buat ni. Tapi penting sign in dulu account Mendeley kita. Jangan tak sign in pula. Kena sign in dulu. Okay, boleh doktor. Memang tak keluar button add Mendeley. Yang ini ada tak? Extension ni, Mendeley Web Importer ni. Dia kena ada button tu. Dah add, lepas tu kena sign in. Selepas sign in nanti kan dia berjaya lah untuk kita, kalau kita jumpa daripada website ke apa ke, kita malas nak type, kita boleh terus je gunakan function Web Importer. Okay, ada soalan lain? Okay, nanti doktor cuba. Web Importer ni dia kadang-kadang Chrome, kena make sure dapat yang update punya version. Kalau Mozilla pun kadang takut dia tak keluar. Browser ke, ada problem ke. Okay. Okay, ada soalan sebelum kita habis? Ada semua orang dah isi tak attendance tadi? Kot ada yang tak boleh isi lagi ke? Tak apa, dalam penilaian dengkel nama penceramah hanya 3 orang je, tak ada nama saya. Tak apa, nanti Puan Nik edit kan Puan Nik? Orang tu.
Tak apa, nanti dia alert, dia tukarkan. Puan ni boleh tukarkan borang tu. Yang penting isi dulu. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja. Saya akan bagi link nanti kalau video ni dah berjaya upload. Saya akan bagi link, mungkin ada yang nak refer ke. Bagi link balik Puan ni, borang penilaian semula. Oh, kalau kita tak letak ni, kita tak letak nama penceramah sebab dalam sistem dah tahu dah siapa. Yang ini Dengkel punya yang saya pastekan tu. Attendance semua dah isi Puan Noh cuba check, semua dah isi tak? Tadi ada 36, 37 attendance. Okay, ada soalan lagi? 28 je isi. Ada yang tak isi lagi ni kehadiran. Puan Noh Fatihah bagi tahu. Okay, so kalau tak ada soalan, itu sahaja. Siapa yang nak stay, saya stay lah dulu. Untuk yang nak tanya soalan ke, okay, ada masalah dan sebagainya, saya akan stay. Saya akan stop yang recording ni untuk memudahkan nanti siapa-siapa nak refer ke pun boleh. Terima kasih pada mereka yang join. Ada lagi nak tanya? Okay, sama-sama. Saya akan stop dulu recording untuk memudahkan orang lain tengok lah. Terima kasih pada semua yang join pada hari ini. Kalau ada kekurangan tu minta maaf lah bagi pihak kami. Okay, jumpa lagi. Kalau nak tanya apa-apa boleh je. Tanya saya, tanya Puan Nik pun boleh. Pustakawan di LinkedIn pun boleh, akan membantu anda semua. Gunakan saja chat with librarian. Terima kasih Puan Diana, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat bermanfaat saya rasa untuk semua pensyarah. Saya rasa sangat jelas dan faham. Puan ni, yang tadi tu boleh share dekat grup pensyarah ke? Yang tadi apa? Yang academic phrase bank dengan APA publication manual tadi. Boleh. Jangan jual sudah. Jangan jual jual murah-murah. Jangan jual.